Saudara kita bersua kembali. Bila kita cakap berkenaan dengan TVET, pastinya kita sudah tahu kebolehan graduan, kebolepasaran graduan itu sudah cukup hebat. Tidak kira di mana campaknya graduan itu, sudah pasti ia pekerjaan itu pasti dalam tangan. Namun persoalannya selari dengan konsep Malaysia Madani. Bagaimana TVET itu mampu membangun dan bagaimana TVET itu mampu dilaksanakan. Bersama dengan kita Dr. Haji Muhammad Zahari Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti untuk membincang berkenaan dengan TVET membangun masyarakat madani. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Doktor, kalau kita sebut berkenaan dengan TVET ni, pastinya gambarannya cukup besar, cukup luas. Saya kira 11 kementerian terlibat sama dalam membangunkan TVET. Namun, jika kita ikutkan kepada topik pada hari ini, TVET membangun masyarakat madani, apa yang boleh kita bawakan dalam sinergi TVET dan juga masyarakat madani itu sendiri? Terima kasih Saudara Syarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya nak memulakan perbincangan ini dengan kata kunci yang dipetik daripada kata-kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang memberikan penekanan Malaysia Madani ini kepada aspek ketelusan dan kerjasama. Dengan sebab itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti atau sekarang ini kita brandingkan dengan nama POLICC telah pun mengorak langkah untuk menerapkan nilai 3K, iaitu kebajikan, keharmonian dan keberkatan sebagai satu budaya kerja kepada warga politeknik dan kolej komuniti. Aspek kebajikan ini adalah satu aspek yang sepatutnya diberikan keutamaan di dalam suasana bekerja. Saya telah pun mencadangkan supaya ditubuhkan Yayasan Kebajikan bagi Politeknik dan Kolej Komuniti dengan tujuan untuk memberikan adalah satu mekanisme kepada warga Politeknik dan Kolej Komuniti untuk membuat kebajikan. Maksudnya di sini ialah jika sekiranya berlaku malapetaka seperti banjir, kebakaran, macam baru ni negara kita ditimpa dengan pandemik COVID-19, maka kita tidak ada satu platform untuk membantu rakan-rakan kita, warga kita yang ditimpa musibah ini. Ini adalah satu usaha di mana kita begitu menjaga kebajikan di kalangan warga kita. Yang kedua adalah keharmonian. Keharmonian ini saya melihat dari dua aspek. Yang pertama adalah keharmonian di dalam warga ataupun komuniti politeknik dan kolej komuniti itu, iaitu dipentingkan aspek kerjasama sama sendiri atau kita kata teamwork, bekerja bersama-sama untuk mencapai visi dan misi organisasi. Yang kedua adalah keharmonian di antara kementerian yang menawarkan program TVET itu sendiri. Kita ada 11 kementerian utama dan beberapa agensi yang lain yang menawarkan program yang sama dan timbul beberapa isu dan masalah seperti yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah keberkatan. Keberkatan ini saya merujuk kepada jika sekiranya kita bekerja dengan penuh integriti, amanah dan bertanggungjawab, maka keberkatan itu akan ada di dalam warga kita, di dalam tempat di mana kita bekerja untuk mencari rezeki ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dr. Zahari, saya rasa tak terlewat untuk saya ucapkan tahniah dalam pelantikan doktor sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti yang sebelum ini memegang satu portfolio yang baik di Politeknik Shah Alam. Saya kira waktu doktor di Politeknik Shah Alam sudah memegang satu jawatan yang cukup besar, Pengarah Politeknik Shah Alam. Jalan kerjanya agak sama, namun untuk menyahut cabaran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjalinkan kerjasama antara politeknik dan juga pihak swasta untuk mendapatkan pekerjaan, bukan sekadar pekerjaan tapi pendapatan yang munasabah. Komen doktor bagaimana? Terima kasih. Saya bermula sebagai Ketua Pengarah baru sahaja menjangkau menghampiri 3 bulan. 3 bulan? Dan saya membawa satu falsafah baru, iaitu graduan berkualiti, amanah kami, pensyarah kompeten, izah kami, wadah ataupun POLICC wadah kami demi memacu destinasi negara Malaysia Madani. Allah. Ini adalah hasrat yang cuba saya garap, menelusuri hasrat yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita memang bekerjasama dengan pihak industri sejak sekian lama dan sehingga kini kita telah pun mempunyai
lebih ataupun menjangkau 15,000 buah syarikat swasta ataupun industri yang bekerjasama dengan kita. Dan ini adalah satu pencapaian yang cukup besar. Dan kerjasama ataupun apa yang dibantu oleh pihak industri ini dalam pelbagai aspek. Yang paling besar adalah di bidang latihan industri. Iaitu sama ada di program diploma itu 6 bulan. Kalau program ijazahnya adalah setahun. Yang dipanggil program work-based learning. Di mana pelajar kita dihantar untuk bekerja di industri dalam tempoh yang lama dan dilatih oleh industri itu sendiri. Yang terbaru dan terkini seperti mana yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi kita ialah bagi politeknik dan kolej komuniti menubuhkan industri on campus. Iaitu pihak industri membawa peralatan mereka, kepakaran mereka ke institusi kami, institusi TVET kami untuk melatih pelajar-pelajar itu secara terus ataupun disebut sebagai the real work of work, di mana pelajar diberi pendedahan oleh pakar-pakar daripada industri. Ini adalah satu pencapaian yang saya rasa yang perlu diteruskan oleh pihak politeknik. Ada beberapa contoh bidang-bidang kepakaran yang boleh industri bekerjasama dengan pihak kami yang telah berwujud. Misalnya kalau saya nak contohkan di sini ialah di Politeknik Shah Alam sendiri di bidang medical elektronik ataupun elektronik perubatan. Di Politeknik Ungkomah di bidang kejuruteraan perkapalan. Di politeknik lain misalnya ada di bidang cyber security dan bidang-bidang kepakaran ini kalau tidak dengan sokongan yang padu daripada pihak industri, of course kami tidak akan dapat untuk menjalankan program tersebut. Doktor, sebenarnya sepanjang saya mengacarakan Lensa IPT ni, satu soalan yang sama diajukan kepada industri TVET, tidak kira daripada ketua pengarah yang bersilih ganti dan sebagainya. Isu hala tuju TVET itu sentiasa diperkatakan. Namun sampai ke hari ini masih lagi membincang berkenaan dengan TVET, hala tuju TVET dan sebagainya. Jadi saya nak tanya, di mana gagalnya? Apakah blind spot yang perlu kita tengok, isu cabaran untuk kita martabatkan atau memperkasakan TVET itu sendiri, Doktor? Okay, satu soalan yang perlu diperbincangkan dengan panjang lebar sebenarnya. Nanti kita buat satu slot lagi. Negara. Maybe bukan forum inilah. Iaitu berkenaan dengan, bagi saya ialah persepsi di kalangan masyarakat tentang pendidikan TVET itu sendiri. Rakyat kita ataupun masyarakat kita melihat pendidikan TVET itu adalah sebagai pilihan yang kedua. Dia bukannya pilihan utama ataupun arus perdana bagi para pelajar lepasan SPM melanjutkan pelajaran. Ini adalah satu isu yang besar. So peranan kita sekarang ini adalah untuk mengubah persepsi masyarakat bahawa TVET ini bergerak seiring dengan pendidikan tinggi negara yang lain, sama ada di IPTA ataupun di IPTS. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan sokongan daripada pihak industri bagi menentukan hala tuju TVET kita. Kita ada sokongan yang begitu banyak, tapi sokongan ataupun penentuan hala tuju TVET itu juga perlu dipacu bersama dengan pihak industri. Dan ini adalah satu perkara yang saya rasa perlu dibawa ke tengah. Dengan sebab itu, kerajaan telah pun menubuhkan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2020 telah pun ditubuhkan Majlis TVET Negara untuk melihat satu era baru dalam pendidikan TVET di negara kita. Saya yakin dan percaya jika usaha itu dijalankan dengan bersungguh-sungguh, komitmen daripada semua kementerian dan agensi yang menawarkan program TVET ini, pada suatu hari nanti, percayalah, TVET negara kita akan berdiri sama tinggi dengan TVET di negara-negara maju yang lain, seperti di Germany, di Korea, di Jepun dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi sekarang ni lemahnya di mana TVET negara kita? Berapa peratus lagi untuk kita bersama dengan Jerman dan negara-negara yang maju dalam bidang TVET itu sendiri, Doktor? Saya tidak dapat untuk memberikan angka yang tepat untuk beberapa peratus. Tapi usaha untuk bergerak ke arah itu telah pun bermula. Telah pun sekian lama bermula. Dan sekarang ini Majlis TVET Negara itu telah pun diletakkan fungsinya di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan saya mengharapkan Kementerian Sumber Manusia dapat bersama-sama dengan kementerian-kementerian besar yang lain seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan sebagainya yang mempunyai agensi ataupun institusi besar ini untuk sama-sama kita bergerak bagi menawarkan ataupun memposisikan semula
kedudukan dari segi penawaran program, sama ada kita buat penawaran program secara berstruktur. Misalnya program ijazah ditawarkan di institusi yang mempunyai kekuatan masing-masing. Diploma di institusi yang ada kepakaran. Begitu juga di peringkat sijen. Begitu juga kalau saya nak cerita sikit berkenaan dengan kekuatan di Politeknik ialah kebanyakan program di Politeknik adalah bidang kejuruteraan. Dan kita mempunyai pakar-pakar baik dari segi pensyarah yang berkulusan, berkemahiran dan kompeten untuk mengajar pelajar. Manakala di Kolej Komuniti pula, kepakaran kita ialah di bidang pembelajaran sepanjang hayat. Untuk makluman, sejak ditubuhkan kita telah pun berjaya untuk memberi pelajaran sepanjang hayat ini kepada lebih daripada 3 juta orang. Inilah satu pencapaian yang besar. Dan pada tahun 2022 saja kita ada target kita ialah 175,000. Tetapi kita berjaya untuk melatih peserta dalam program sepanjang hayat ini adalah lebih daripada 230,000 orang. Ini satu pencapaian bagi Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Saya dengan Politeknik ni tak jauh, Doktor, dia punya hubungannya. Saya juga graduan Politeknik di bawah seliaan Doktor, pimpinan Doktor satu ketika dulu di Politeknik Shah Alam. Dan saya percaya Doktor baru di kepimpinan Politeknik Kolej Komuniti, kita kira JPPKK. Bagaimana penerimaan? Saya kira baru-baru ini Doktor baru menyampaikan majlis apresiasi aspirasi Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti bagi tahun 2023. Mungkin ada sedikit perkongsian bagaimana penerimaan staf-staf kerja di Politeknik. Adakah mereka sanggup menggalas cabaran tanggungjawab yang Doktor sampaikan kepada mereka? Ya, terima kasih untuk soalan ini. Aspirasi saya itu dilihat ataupun diselarikan dengan azam oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi yang menyebut berkenaan dengan 11 azam. Azam yang ke-9 itu adalah untuk merombak TVET dalam Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi menyahut cabaran Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi itu, saya telah pun melontarkan idea kepada 9 strategi untuk memperkasakan TVET di Polisisi. Seperti kalau saya boleh sebut di sini ialah kita akan memperkasakan industri on campus, merombak ekosistem TVET, dan kita akan menumpukan kepada pendigitalan di bidang pendidikan, iaitu era baru sesuai dengan abad ini. Pendidikan untuk semua, education for all. Ini fokus kepada program di Kolej Komuniti dan juga kita akan menumpukan kepada program-program berimpak tinggi seperti yang saya sebutkan tadi di bidang cyber security, di bidang robotik, artificial intelligence dan seumpamanya. Ini adalah inline dengan perkembangan teknologi terkini. Begitu juga saya mencadangkan kita memberi bantuan kepada semua pelajar yang masuk di Politeknik, khususnya kepada golongan B40, supaya mereka dapat untuk sama-sama turut mendapat pendidikan seperti mana orang lain. Begitu juga kita cuba untuk memperkasakan Politeknik dan Kolej Komuniti ini dengan menaikkan imej dan juga reputasi institusi ini dengan membina satu plan yang baru supaya Politeknik dan Kolej Komuniti ini dapat diposisikan semula sesuai dengan arus perkembangan teknologi terkini negara. Dan itu saya rasa dapat membantu meningkatkan imej Politeknik dan Kolej Komuniti. InsyaAllah dasar-dasar ini akan diterima baik oleh seluruh warga Politeknik dan Kolej Komuniti. Itu adalah impian dan harapan saya. InsyaAllah. Baik, Doktor. Saya membawa suara warga-warga TVET. Tidak kira dari peringkat pelajar sampailah ke peringkat kepimpinan tinggi di dalam industri sebagainya. Politeknik Premier, adakah ia akan ditambah bilangannya? Ataupun bagaimana? Mungkin ada beberapa nama Politeknik yang sudah menghampiri status kriteria Politeknik Premier itu sendiri. Saya telah pun dalam agenda untuk memperkasakan Politeknik ini, dalam agenda untuk merombak ekosistem TVET itu sendiri. Kita akan mengadakan penjajaran bukan sahaja program, tetapi penjajaran institusi.
Maksud saya penjaraan institusi itu sama ada institusi politeknik ataupun college community akan dilihat semula. Tugas, peranan, saiznya dan ada mekanisme tertentu bagi mengukur pencapaian di politeknik dan juga college community. Bagi politeknik yang besar seperti Politeknik Ungkoma, mungkin boleh dijadikan satu sampel ataupun contoh untuk dikembang nilaikan institusi ini supaya menjadi institusi TVET di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang menjadi contoh kepada institusi lain. Mungkin ada satu nama baru kepada institusi ini. Begitu juga di Politeknik Shah Alam. Saya doakan akan institusi ini akan naik statusnya. Begitu juga beberapa buah politeknik lain yang mempunyai yang memenuhi kriteria sebenarnya untuk dinaik taraf kepada institusi yang lebih tinggi sama ada sebagai premier institusi berprestasi tinggi dan sebagainya. Begitu juga di college community. Akan ada daripada kluster 1, 2, 3 itu akan diperkasakan seterusnya. Akan ada laluan ke arah itu. Baik. Itu juga menjadi satu harapan dan impian saya sebenarnya. Baik. Itu kalau kita ikut dari segi pengharapan dari segi membaiki sistem ekosistem di politeknik dan college community. Doktor, kita mungkin ada beberapa minit saja lagi untuk kita bersiaran. Secara ringkas mungkin ada harapan yang boleh ditujukan terus kepada mereka yang sedang menonton, kepada mungkin staf, tenaga pengajar dan juga pelajar yang sedang menonton, terus membawa aspirasi Dr. Zahari sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan College Community. Doktor. Kepada semua warga Polisisi yang bersama-sama dengan saya hari ini, saya hari ini cuba untuk membawa semua warga kita supaya kita bersatu hati dalam satu pasukan untuk memperkasakan institusi kita. Bersamalah kita merealisasikan hasrat yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan juga Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi untuk memperkasakan TVET negara. Iaitu TVET ini akan menjadi change agent ataupun ejen perubahan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berteraskan konsep Malaysia Madani. Dan untuk itu kita juga berharap TVET di negara ini akan menjadi pemacu kepada ekonomi melalui wujud ataupun lahirnya tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Begitu juga bagi pekerja-pekerja di seluruh negara yang bekerja, yang tidak bekerja, ada kelulusan dan tidak dan sebagainya. Kita menggunakan konsep education for all. Itu semua orang boleh belajar di politeknik ataupun di college community. Dan akhirnya saya mendoakan tahap sosioekonomi masyarakat kita akan naik nanti, insya-Allah. Baik. Sama-sama dengan saya semua. Warga Polisisi. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Haji Ahmad Zahari Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan College Community. Saya doakan semoga berjaya dalam merombak semula ekosistem politeknik dan college community. InsyaAllah satu hari nanti kita pasti melihat kejayaan di bawah salian ataupun pentadbiran Dr. Zahari sendiri di Politeknik dan College Community. Kepada penonton Lensa IPT, jangan ke mana-mana kerana kita ada 2 lagi slot kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan membumikan teknologi. Apa maksud membumikan teknologi? Kita akan kembali selepas ini bersama dengan 2 orang tetamu dalam Lensa IPT. Jangan ke mana-mana.